Dia disuruh kita nyanyi hujan-hujan. Saya hujan ni, saya ingat satu lagu kan. Hujan oh hujan, kenapa engkau turun? Macam mana aku tak turun, Zahid nak gedah aku, dia. Jadi kalau kita lihat hari ini hujan. Dan ini adalah satu fenomena biasa yang berlaku dalam negara kita. Hujung tahun memang kita akan berdepan dengan hujan ini. Sebab itu kadang-kadang disebut di mana ada hujan, di situ ada kehidupan. Tapi dalam negara kita ini, di mana ada hujan, di situ ada banjir yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu Temenloh ini, kita tahu walaupun kita hari ini hujan, Perdana Menteri boleh tengok. Tempat dia pun tak jauh daripada sini juga. Dan kita tahu bahawa cabaran kita di penghujung, selalunya penghujung tahun ini, Oktober, November, Disember adalah kita akan berdepan dengan cabaran banjir yang berlaku dalam negara kita ini. Sebab itu kalau kita lihat, walaupun di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO mereka mahu mengadakan pilihan raya, tetapi kita selalu menyebut bahawa kita Pakatan Harapan itu melalui kestabilan politik yang kita bina, melalui MOU itu, sebenarnya kita masih ada 1 tahun lagi untuk kita memastikan bahawa negara kita boleh dipulihkan ekonomi, dan barang pasti yang kita sebut selalu di hujung tahun ini kita akan menghadapi beberapa pihak, terutamanya yang melibatkan kajian daripada Jabatan Kaji Cuaca ini meramalkan bahawa kita akan berdepan dengan apa yang kita sebut sebagai krisis iklim ini, yang akan memberikan suatu juga kesan dan cabaran kepada rakyat dan masyarakat dalam negara kita. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, hari ini kita berada di Temenloh dalam keadaan hujan-hujan ini. Dan alhamdulillah lah hujan ini, kalau kita tengok yang ramai ada sini, hujan ni tak boleh nak balik, tak boleh nak lari. Jadi saya akan habiskan ceramah ini pada jam 1 malam ini. Jadi saya tahu bahawa kita sedikit saja pandangan saya daripada kita dah dengar tadi pandangan teman-teman di kalangan pemuda. Dan saya ucapkan tahniah kepada pemuda Pakatan Harapan, terutamanya di atas inisiatif yang mereka lakukan untuk mengadakan jelajah kita ini. Jelajah ke seluruh negara untuk memberikan kesedaran kepada rakyat bahawa kita perlu bukan sahaja melakukan perubahan, tetapi perkara paling besar dalam sistem demokrasi kita adalah kita harus selamatkan negara kita. Sebab itu bumi Temenloh ini selalu dikaitkan dengan pejuang-pejuang. Sama ada pejuang yang melawan penjajah itu, pejuang yang apa yang disebut saudara Adam tadi, yang memperjuangkan kalimah yang selalu kita sebut tentang kemerdekaan itu. Dan kita tahu bahawa kumpulan-kumpulan yang selalu disebut kumpulan kiri itu, yang mahu mengangkat maruah dan darjat di kalangan rakyat itu supaya mereka dikembalikan hak mereka itu. Dan Temenloh ini selalu, dan juga negeri Pahang ini selalu memberikan gambaran-gambaran itu bahawa rakyatnya sentiasa berada dalam garis perjuangan untuk melakukan perubahan kepada negeri dan juga kepada negara kita. Jadi semangat itu harus kita ambil walaupun kita berada dalam keadaan kita ada ni tak apa ni. Mic. Okey. Walaupun kita tahu bahawa antara cabaran paling besar, kita 2 tahun duduk rumah oleh kerana kita menghadapi COVID-19. Dan kita tahu bahawa COVID-19 ini memakan puluhan ribu nyawa. Hasil daripada itu kita lihat bahawa kita hari ini sudah melalui proses itu 2 tahun kita duduk rumah. Dan kalau kita lihat, kita baru sahaja keluar daripada garis COVID-19 ini, dan hari ini sebenarnya kita berdepan dengan masalah ekonomi dalam negara kita. Semua sektor menghadapi tekanan ekonomi ini. Dan yang paling jelas kepada rakyat hari ini adalah rakyat menghadapi inflasi. Kenaikan harga barang yang cukup tinggi dalam negara kita yang akhirnya membebankan kita. Sebab itu kalau kita lihat sebenarnya model kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang gagal. Kerana apa? Kerana kerajaan ini pertama, kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang tidak diberikan mandat oleh rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Model kerajaan pintu belakang ini adalah model
yang sebenarnya tidak mengikut lunas-lunas demokrasi yang tulen. Dan sebab itu kalau kita lihat kerajaan ini sentiasa berbalah. Antara Perdana Menteri dengan menteri-menteri sentiasa melakukan pembalahan-pembalahan ini. Dan pembalahan dalam sistem pentadbiran kerajaan ini akhirnya memangsakan rakyat. Sebab itu saya selalu menyebut bahawa sebenarnya bumi Malaysia ini kaya. Allah turunkan kepada kita hujan yang cukup untuk memberikan kita nikmat air yang sempurna sepatutnya. Allah berikan kepada kita hutan yang banyak. Yang sepatutnya hasil daripada hutan itu boleh memperkayakan kita. Kayu-kayu daripada hutan sepatutnya cukup untuk rakyat membina penempatan tempat berteduh bagi mereka. Kita dikurniakan dengan pasir, dikurniakan dengan batu batan, dikurniakan dengan pelbagai kekayaan negara termasuk hasil minyak, termasuk hasil emas. Kalau dulu kita sebut tentang biji timah, segala kekayaan negara kita ini sepatutnya siapa yang mendapat manfaat? Sepatutnya adalah rakyat. Tetapi selepas merdeka 63 tahun, ada lagi pemimpin-pemimpin negara ini yang menyebut tentang kononnya apa yang berlaku pada hari ini, ianya mengancam agama itu, Islam itu sendiri. Dan kononnya apa yang berlaku pada hari ini, dia mengancam orang Melayu itu sendiri. Di atas tema hidup Melayu. Apa berlaku 63 tahun kita merdeka. Perdana Menteri orang Melayu, timbalan Perdana Menteri orang Melayu, Ketua Turus Angkatan Tentera daripada dulu orang Melayu, Ketua Polis orang Melayu, pentadbir kerajaan semua orang Melayu. Tetapi kenapa orang Melayu tertinggal? Kalau mereka menyebut tentang Bumi Putera, ni kita ada wakil daripada Sarawak. Kita boleh melihat kenapa keadaan rakyat di Sabah dan Sarawak. Sedangkan ada negeri kecil di antara Sabah Sarawak itu adalah negeri Brunei. Yang ada hasil minyak negeri yang kecil. Tetapi itu kehidupannya. Kenapa rakyat Sabah dan Sarawak itu hidup dalam keadaan sedemikian rupa? Kerana apa? Kerana kekayaan negara kita tidak diagihkan dengan sempurna kepada rakyat. Terutamanya masyarakat sama ada di bandar maupun di luar bandar. Ini adalah masalah utama dalam negara kita. Sebab itu bila kita bercakap tentang ketirisan wang negara, kita bercakap tentang rasuah dalam negara kita, dia bukan soal kecil. Sebab itu Islam selalu meletakkan apa yang disebut sebagai rasuah itu selalu dikaitkan dengan pembalasan daripada mereka yang melakukan rasuah. Ar-rashi warmutashi finnar. Pemberi, penerima rasuah, tempatnya apa? Tempatnya di dalam neraka. Sebab apa? Sebab kalau orang membunuh, dia membunuh satu orang. Dia membunuh dua orang. Kalau orang melakukan keganasan, dia lakukan keganasan satu dua orang. Tetapi kalau orang melakukan rasuah, dia bukan sahaja melakukan kepada satu dua orang, tapi dia memberi kesan kepada seluruh negara kita. Anak-anak kita yang tertinggal dari segi pelajaran. Masyarakat kita yang terabai dari segi kebajikan. Dalam sistem kehidupan kita kerana apa? Kerana Malaysia dianggarkan kehilangan hampir 60 bilion ringgit satu tahun kerana ketirisan, kerana rasuah dalam negara kita. Sebab itu, kalau kita mahu membetulkan balik negara kita dan negeri kita ini, kita harus mempunyai semangat untuk membebaskan negara kita daripada rasuah. Kita semua boleh dengar, kita semua boleh lihat perbicaraan demi perbicaraan. Keputusan-keputusan mahkamah itu bukan dalam keputusan satu dua orang. Tetapi hampir 9 hakim yang membuat keputusan itu menunjukkan bahawa amalan rasuah berlaku terutamanya kepada pemimpin-pemimpin utama dalam negara kita. Bukan melibatkan jutaan ringgit, tetapi melibatkan berbilion ringgit wang negara kita. Sebab itu, selalu saya mengulangi bahawa politik ini cukup terkait dengan kita. Dan kadang-kadang anak muda ini selalu menyebut bahawa kadang-kadang orang muda dia mengasakan, oh kita tak nak terlibat dengan politik. Kita tak percaya orang politik. Kita kalau boleh tak mau berpolitik.
Tetapi kita jangan lupa bahawa politik ini sebenarnya menentukan kehidupan seharian kita. Jangan kita lupa bahawa apa yang berlaku kepada kita hari ini adalah kerana apa? Kerana tindakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik. Kadang-kadang bila kita keluar rumah, kita bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Masa kerja itu ditentukan oleh orang politik. Kadang-kadang bila kita bekerja 1 minggu, sama ada nak kerja 3 hari ke, 4 hari ke, 5 hari ke, 6 hari ke, ditentukan oleh orang politik. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita, hari cuti pun ditentukan oleh orang politik. Sama ada kita boleh kerja ataupun kita bercuti, ia ditentukan oleh pemimpin-pemimpin politik. Kadang-kadang makan minum kita pun, beras apa yang kita nak makan ditentukan oleh pemimpin-pemimpin politik ini. Sebab itu dalam kehidupan kita tak ada perkara yang kita terasing daripada tindakan-tindakan pemimpin-pemimpin daripada golongan mereka yang berpolitik pada hari ini. Sebab itu kita harus mengambil tahu. Orang muda harus mengambil tahu urusan politik apa yang berlaku dalam negara kita. Dan mesti membuat keputusan, membetulkan dan menyelamatkan negara kita daripada amalan rasuah yang merosakkan negara kita pada hari ini. Ini mesti kita terima. Mesti kita betulkan. Kalau kita menyebut tentang perjuangan orang yang terdahulu daripada kita, Mat Kilau. Beli tiket Mat Kilau itu sampai 90 juta orang berbelanja untuk filem Mat Kilau. Tapi yang paling malang, dalam filem Mat Kilau itu, Mat Kilau sendiri sokong Barisan Nasional. Ini betul-betul tak betul lah. Tak tahu apa lagu yang boleh dikaitkan macam tu lah. Tak patut. Perjuangan Mat Kilau adalah perjuangan untuk membebaskan negara daripada apa? Daripada mengabdikan rakyat. Perjuangan Mat Kilau adalah perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk membebaskan negara daripada hartanya dikaut oleh pembesar-pembesar yang menjajah negara kita. Ini perjuangannya. Sebab itu kebebasan ini mesti kita perjuangkan. Orang muda harus terus memperjuangkan negara ini sehingga hak dan kekayaan negara ini dipulangkan kembali kepada rakyat dalam negara kita ini. Jangan berhenti dengan perjuangan ini. Jangan kerana langkah Sheraton kita putus asa. Kita duka cita. Jangan kerana itu. Kerana manusia yang melakukan pengkhianatan itu, saya peringatkan kepada orang muda. Kita mesti punya azam dan keazaman. Jangan kerana pengkhianatan itu kita rasa lemah, kita rasa kecewa. Kerana perjuangan kita bukan kerana pengkhianatan itu. Perjuangan kita akan kekal untuk membebaskan negara kita daripada ancaman kotor rasuah dalam negara kita ini. Wah, makin sejuk makin panas pula. Sebab itu kita jangan bimbang. Perjuangan ini akan diteruskan daripada satu rantaian kepada rantaian yang lain. Sebab itu kita hanya sebahagian daripada mata rantai perjuangan ini. Bebaskan negara kita. Sebab itu dulu Tok Gune Aziz dia ada sebut. Suara-suara mereka yang kononnya membawa Islam ini terancam kerana Pakatan Harapan. Kononnya. Suara-suara mengatakan bahawa hidup Melayu seolah-olah orang Melayu itu tidak hidup. Ini semua suara-suara untuk membenarkan mereka melakukan kedurjanaan dalam negara kita. Sebab itu, dulu Tok Gune Aziz ada menyebut bahawa teras kehidupan kita adalah menyatu padukan masyarakat tanpa mengira warna kulit kita. Sebab itu dulu Tok Gune Aziz bawa apa? Dia bawa manusia ini daripada Adam. Adam daripada tanah. Sebab apa? Sebab nak menyatukan manusia dalam negara kita ini. Ini Adam Adli memang daripada keadilan. Adli dari Melaka lah. Sampai juga.
Tapi kita harus ingat, kata Saidina Ali, manusia seagama itu, mereka adalah saudara seagama. Dan manusia sesama manusia itu mereka adalah saudara sesama insan. Ini yang sepatutnya kita bawa dalam negara kita. Kita dah merdeka 63 tahun. Masih lagi hidup Melayu. Orang Melayu lemah bukan kerana orang Cina. Orang Melayu lemah bukan kerana orang India. Orang Melayu lemah bukan kerana orang Iban, Kadazan, Dusun. Bukan kerana itu. Orang Melayu lemah kerana pemimpin-pemimpin UMNO mengambil kekayaan orang Melayu untuk poket mereka sendiri. Ini sebabnya orang Melayu lemah. Itu saja. Sebab itu kita mesti ada kesedaran. Bersatu kita di Malaysia. Sebab itu Pakatan semangatnya adalah menyatukan rakyat. Kita bukan menyatukan parti-parti dalam Pakatan Harapan. Itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah untuk menyatukan rakyat, meletakkan Malaysia pada landasan yang betul dan kembali sebagai sebuah negara yang dihormati, sebagai sebuah negara yang bermaruah. Pelabur nak datang Malaysia. Kalau tengok muka tu, muka perasuah. Kalau tengok yang sini kena komisen berapa bilion ringgit, yang sini berapa ratus juta, mana pelabur nak datang dalam negara kita? Sebab itu kita harus melihat, yang paling penting adalah kita mesti mempunyai tekad untuk ke hadapan. Walaupun kita tahu cabaran kita cukup besar. Sebahagian daripada kita boleh dibeli dengan wang ringgit, dengan model politik wang yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Model politik wang ini akan membeli maruah kita. Ada orang boleh dibeli dengan RM10, RM20, RM200. Ada orang boleh dibeli dengan pangkat jawatan kedudukan. Ada orang boleh dibeli dengan harta benda. Tetapi ingatlah bahawa bukan semua rakyat seumpama itu. Saya yakin bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang bermaruah, yang tidak akan dapat dibeli dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini. Melainkan kita semua punya tekad. Untuk apa? Untuk memastikan negara kita berjaya, negara kita diselamatkan, dan negara kita dibebaskan daripada amalan rasuah ini. Sebab itu saudara dan saudari yang dihormati sekalian, kita jangan berhenti. Walaupun kita tahu pilihan raya nak dekat, kita tahu kenapa UMNO nak mengada pilihan raya, walaupun dia tahu bahawa macam hari ini dah mula hujan. Dan kita boleh menjangkakan bulan 10 ini, bulan 11 ini ada hujan. Dan akan berlaku banjir di setengah-setengah tempat. Kita tak boleh nak ceramah. Dan kalau kawasan banjir pun kita terhad untuk berjumpa dengan pengundi. Macam Melaka hari itulah. Pilihan raya jumpa orang tak boleh. Saya baru 2 minggu lepas. Masih lagi walaupun dah hampir setahun pilihan raya disiasat. Kerana apa? Kerana kononnya berjumpa dengan pengundi. Berkempen dengan pengundi, bersemuka dengan pengundi. Disiasat kerana yang terlibat dengan COVID-19. Ada 4 kes disiasat. Kita tak boleh jumpa dengan pengundi. Ceramah macam ni tak dibenarkan. Sebab itu UMNO Barisan Nasional mahu mengadakan pilihan raya di musim banjir. Dia tahu kita tak boleh berkempen, tapi dia boleh menggunakan terutamanya media arus perdana, dan mereka boleh menggunakan jentera kerajaan melalui Perdana Menteri interim untuk mendapatkan sokongan-dokongan daripada rakyat. Sebab itu, bagi saya demokrasi ini, kekuatan kita bukan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan takkan menang kalau tidak disokong, didokong oleh rakyat di Malaysia. Kita hanya mengambil tanggungjawab, berusaha menyatukan rakyat pelbagai kaum dalam negara kita. Saya cukup percaya, kekuatan kita adalah rakyat pelbagai kaum ini. Satukan mereka. Sepakat kita. Kalau ada kelemahan, kita betulkan. Tetapi kita punya cita-cita untuk pastikan negara kita berada pada landasan yang betul. Ini tekad kita. Sebab itu walaupun ada cabaran, walaupun kadang-kadang kita merasa kecewa kerana pengkhianatan, tapi kita yakin bahawa sebahagian besar daripada rakyat ada kesedaran hari demi hari. Sebab itu saya menyeru kepada kita semua, terutamanya orang muda.
kepada penyokong-penyokong kita di kalangan orang muda. Gunakan media sosial kita untuk menyampaikan saluran-saluran maklumat kita yang tepat. Politik kita sepatutnya hujah lawan hujah. Contohnya saya sebut dengan politik PAS. Sepatutnya kita hujah lawan hujah. Bukan kita menyebut bahawa Pakatan Harapan kebanyakannya orang tak beriman. Politik takfiri ini sebenarnya tidak akan menguntungkan umat Islam itu sendiri. Sepatutnya usaha kita adalah untuk menyatu padukan umat ini. Dan perkara paling teras dan harus kita ingat, ancaman kepada Islam adalah pentadbiran kepimpinan yang tidak amanah. Anak-anak di luar bandar, mereka hidup dalam kemiskinan. Bukan itu adalah ancaman besar kepada agama itu sendiri. Sebab itu saya selalu mengulangi, agama diturunkan adalah untuk hilangkan kelaparan, hilangkan kejahilan, hilangkan kedukaan di kalangan rakyat. Itu teras agama. Kalau pemimpin itu kata dia pemimpin beragama, dia bawa mesej apa? Membangun bersama Islam. Tetapi di kampung-kampung banyak kemiskinan. Anak-anak banyak yang kelaparan. Gejala sosial melata. Kemiskinan melata. Kalau itu yang berlaku dalam negeri itu, jangan sebut tentang agama. Jangan sebut tentang tanggungjawab yang sudah dilaksanakan. Itu adalah khianat kepada agama. Sebab itu, kalau mereka sebut tentang Islam terancam, yang mengancam agama ini adalah apa yang selalu kita sebut sebagai amalan rasuah itu. Rasuah itulah yang memiskinkan rakyat. Rasuah itulah yang memperbodohkan rakyat. Rasuah itulah yang menyebab hari ini rakyat kais pagi makan pagi. Rasuah itulah yang memundurkan ekonomi kita. Rasuah itulah yang menyebabkan negara kita hari demi hari ke belakang, sedangkan negara-negara jiran kita sudah jauh ke hadapan. Kita mesti berani berubah. Ini paling penting. Kita mesti ada satu tekad bersama. Sebab itu kita jangan lupa bahawa walau apa pun yang berada di hadapan kita, bina muafakat di kalangan rakyat itu. Kita mesti samakan rakyat seperti mana yang selalu saya ulang. Kita sesama manusia ini adalah saudara sesama insan. Mesti satukan rakyat. Jangan kita dipecahkan kerana warna kulit kita, kerana anutan agama kita. Itu tak boleh memecahkan kita. Ini adalah suatu perkara penting dalam negara kita ini, Malaysia. Sampai bila kita nak berpolitik kerana perkauman, kerana apa yang kita sebut sebagai kapir-mengkapir ini? Sampai bila? Ini tahun 2022. Kita mahu bahawa politik berasaskan kepada nilai. Politik berasaskan kepada apa yang kita sebut sebagai politik yang berasaskan kepada ketabadunan ini. Politik yang selalu kita sebut politik dalam masyarakat yang disebut sebagai masyarakat madani. Masyarakat yang punya penghormatan kepada orang lain berdasarkan nilai dan ketemajunan orang lain itu. Dan ini sebenarnya politik yang mahu kita bawa dalam Pakatan Harapan ini. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, yang memberikan sokongan kepada program yang dianjurkan oleh anak-anak muda ini. Dan saya yakin bahawa dengan tekad yang ditunjukkan oleh pemuda Pakatan Harapan ini, terus kita berjuang membawa perubahan dalam negara kita. Macam saya sebut tadi, jangan kita rasa putus asa, satukan rakyat, dan insya-Allah kita yakin bahawa rakyat akan bersama-sama dengan kita. Kerana tekad kita adalah tekad yang benar, iltizam kita adalah iltizam yang benar, dan kita yakin bahawa kebenaran itu akan dapat mengalahkan kebatilan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan, kerahmatan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan untuk kita terus berjuang, melakukan perubahan dan menyelamatkan negara kita dan negeri kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.